Saya nak mulakan dengan satu petua saya nak kongsikan di sini. Selalunya kalau kita menjamah makanannya ada daging ataupun ikan dan sebagainya, selalunya tangan kita akan berbau hamis ataupun hanyut. Kata orang jangan basuh tangan dengan air sabun, tapi cuba dengan air hujan. Mungkin itu boleh berkesan dan mendangkalkan bau di tangan kita. Itu satu petua yang bagus. Jadi kalau kita nak kaitkan di sini, sebenarnya air hujan itu memberikan manfaat kepada kehidupan manusia. Selalunya kalau saya menelefon ibu saya, soalan wajib yang ditanya kepada saya, KL hujan tak? Jadi katanya itu kepentingan hujan. Selalunya dia kata di kampung saya tak hujan, jadi pokok-pokok bunga dia pun dah layu. Boleh kita bayangkan bagaimana kepentingan air hujan itu dalam kehidupan kita. Jadi kita nak cerita mengenai kepentingan ini bersama-sama dengan saya pada pagi ini ialah pengerusi Malaysian Environmental NGOs ataupun kita sebutkan sebagai Mangoes, Puan Yasmin Rashid. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Puan. Berapa NGO yang berada ataupun bernaung di bawah Mangoes ni? Setakat ini sebanyak 26 NGO dan nombor tu sedang meningkat. Sedang meningkat. Sekarang ni ada satu kempen yang dilaksanakan oleh Mango ini berkaitan dengan rainwater harvesting ataupun kita selalu sebut sebagai tadahan air hujan dan sebagainya untuk dimanfaatkan oleh isi rumah, dan sekarang ni yang sedang diusahakan oleh Mango sini adalah untuk dimanfaatkan oleh rumah-rumah anak yatim. Mungkin boleh ceritakan sedikit kempen yang dilaksanakan. Pada dasarnya kempen ini bermula sebenarnya tahun lepas sebagai projek pilot. Kami bekerjasama dengan sebuah jenama Korea, Laneige, untuk mendapat sokongan daripada orang awam untuk membantu kita menjana dana untuk menginstalkan 3 sistem pengurusan air hujan di 3 buah rumah anak yatim. Disebabkan atas kejayaan tahun lepas, tahun ini kami bergabung lagi untuk program yang sama. Cuma tahun ini kita akan memanfaatkan sebanyak 6 rumah anak yatim disebabkan atas kejayaan tahun lepas lah. Dan sistem pengurusan air hujan yang kita lihat atas skrin ini sekarang adalah kritikal kepada rumah-rumah anak yatim, terutamanya bila kat Selangor, kat KL, kita mengalami krisis air. Dan disebab penghuni-penghuni rumah anak yatim ni ramai, terdiri daripada antara 20 hingga 50 anak yatim. Jadi penggunaan air mereka amat tinggi dan agak merugikan bila kita lihat balik penggunaan air kita kat rumah. Kebanyakan daripada air yang kita guna walaupun untuk kegunaan tandas sebenarnya adalah air yang sudah di-treated dan malah kita gunakan untuk buang macam tu je, sekali pakai kita buang. Jadi kepentingan menguruskan air hujan ni amat kritikal, terutamanya bila kita telah pun mengalami krisis air ni dah banyak kali. Krisis air itu disebutkan bukan mengenai soal berapa bil air kita setiap bulan, tapi bagaimana amalan untuk kita memanfaatkan air hujan ini. Jadi secara signifikan, secara spesifik mungkin boleh ceritakan macam mana kita nak gunakan air hujan hasil daripada tadahan ini untuk kegunaan harian kita, rutin harian sebagai mungkin sumber air ataupun untuk kegunaan lain. Secara amnya air hujan ni tidak boleh diminum, terutama ni di kawasan Lembah Kelang sebab kegiatan ekonomi industri. Jadi keasidan air hujan sangat rendah dalam pH 4 ke 5. Jadi kebanyakan daripada air hujan yang dikumpul ni digunakan untuk bukan untuk memasak, meminum ataupun bukan untuk dimandi, tetapi sesuai digunakan terutamanya di kawasan tandas ataupun untuk digunakan untuk menyiram bunga-bunga di taman. Yang juga menggunakan air yang banyak. Jadi bayangkan kalau sebuah rumah tandas tu digunakan sebanyak oleh seramai 30 anak yatim, sekurang-kurangnya mereka mengepam flush tu sebanyak 3 kali sehari. Jadi maksudnya penggunaan tandas tu amat kritikal lah. Dan membazir kalau kita hanya menggunakan air paip
untuk kita untuk air yang bersih. Air yang bersih lah. Jadi kebanyakan daripada sistem pengurusan air hujan ni diinstal di atas bumbung rumah anak yatim ni, dan kebanyakannya disalurkan kepada kegunaan tandas dan juga kegunaan dapur juga, sebab budak-budak ni diorang basuh kasut sekolah dan sebagainya. Jadi penggunaan sebegitu tak ada masalah kalau kita guna air hujan. Cuma memang tak boleh diminum. Ya, dan adakah sistem ini boleh dipasang untuk kegunaan isi rumah biasa? Yes, memang boleh. Saya pun ada sistem yang kecil di rumah. Sistem DIY, katakan kita boleh belajar sebenarnya daripada YouTube. Tapi apa yang saya nak sarankan adalah kepentingan kita untuk menimbang balik nilai untuk mengadakan sistem begitu di rumah kita. Tidak semestinya kita kena belanja banyak-banyak untuk mendapatkan sistem ni. Kalau saya masa kecil-kecil dulu pun, kalau hujan dia, nenek saya akan suruh saya ambil baldi. Sebab mereka dari zaman tu pun mereka sedar bahawa kepentingan mengutip air hujan. Kalau boleh untuk cuci porch ke, untuk siram bunga. Dulu orang dulu mungkin mandi banyak kucing menanam kan. Baik, kita cerita mengenai sistem ini, bagaimana pemasangannya. Kita bersama dengan Rina mungkin boleh memperincikan lagi bagaimana ia berhasil dan juga bagaimana ia boleh dipasang dan dimanfaatkan untuk isi rumah. Rina. Terima kasih Ivan. Saya rasa macam jurutera sikit hari ini. So ada pergagasan yang menarik yang perlu kita faham sebenarnya berkaitan dengan sistem ini. Untuk itu saya nak berkongsi maklumat ini bersama-sama dengan penyelaras Mango sendiri, Encik Awang Muzahidin. Apa khabar Encik Awang? Khabar baik. Terima kasih Rina. Terima kasih kerana bersama kami juga. Dan kalau boleh diterangkan apa yang kita ada di sini, dan tangki yang nampak macam tangki, memang tangki lah kan? Replika tangkinya lah kan? Okey, macam mana sebenarnya sistem ini berfungsi? Okey, pertama saya nak jelaskan model dia daripada rumah, tangki dan kegunaan dia. Okey, dan satu lagi dia punya mini tangki lah, tangki yang, dan kenapa dia ada produk kecantikan kat sini lah. So Laneige International dia ada inisiatif berkenaan dengan air. So bila dia sampai di Malaysia ni, dia bekerjasama dengan Mango lah untuk program air dia lah, untuk target group dia lah, marginalized punya group lah, yang kurang kemampuan. So projek ni kita design, kita ada sistem atap dia lah. Kalau tak ada atap, confirm lah tak ada air hujan. So kena ada atap dulu. Lepas tu dia kena ada sistem gutter untuk collect air hujan tu, dan dia salurkan kepada tangki. Kapasiti tangki tu bergantung kepada saiz rumah dan saiz kapasiti penghuni dia. So kalau 100 orang, so logik dia besar lagi tangki dia lah. Tujuan kenapa kita nak collect air hujan ni, sebab Malaysia memang hari-hari hujan. Kalau semalam hujan tu memang banyak sangat hujan lah kan. Jadi ini kalau kita tengok kan, bahagian sini ialah contohnya bangunan utamanya. Kalau rumah kita, inilah rumahnya. Tapi tangki yang warna biru ini disalurkan terus ke bahagian bumbung, atap rumah tu. Kalau boleh, sebab atap terus ke tangki. Sebab sistem ni kita tak menggunakan pump. Kalau sistem menggunakan pump tu akan menjadi kos yang tinggi kepada penghuni nanti. Sebab kita tak nak banyak sangat kos nanti selepas kita pemasangan. Jadi tujuan kita nak menjimatkan juga dan menggunakan air hujan untuk perkara yang sepatutnya. Jadi tangki ini menyimpan air hujan yang disalurkan terus, dan kemudian macam mana boleh pergi terus ke tandas untuk tujuan lain juga. Tujuan apa yang sesuai? Kebiasaannya kita akan guna untuk tangki simbah. Tangki simbah untuk flushing tu, kita sambung terus. Kita kena identify lah, kalau satu rumah tu ada 5 tandas, bukan semua tandas dia actively lah dia akan pakai hari. Maybe 2 tandas je. So kita target 2 tandas tersebut dan kita pasang lah. Kita terus pasang ke tangki yang flushing, dan kalau ada kelebihan air dia, kita akan boleh pasang untuk yang seterusnya lah. Contohnya seperti gardening, taman-taman dia ataupun kebun-kebun dia, atau paip di luar rumah boleh juga. Boleh juga. Untuk cuci kereta, untuk mengemop lantai dan sebagainya lah.
yang mana kita kena faham bahawa kegunaan air ini tidak sesuai untuk semua perkara. Ada setengah-setengah perkara saja yang boleh kita gunakan semula air hujan. Betul. Air hujan ni kita tak ada buat treatment. Maksudnya kita tak letak klorin ke semua kan. Sebab yang tu under pihak berkuasa lah. So kita guna air ni untuk general wash lah. Body contact pun tak boleh, mandi tak boleh, guna washing machine pun tak boleh. So kalau nak cuci anak kucing tu, itu boleh. Anak kucing boleh? Itu boleh. Kesian anak kucing. Baik, kalau nak dapatkan maklumat lanjut macam mana cara sebenarnya? Kita ada satu website ataupun my calling, boleh pergi ke waterfallsharingcampaign.com. So di situ semua adalah program-program ni. Program ni dah start pada tahun lepas lah. So total pada tahun ni kita target untuk 6 buah rumah anak yatim sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. So kalau nak participate ni, kita ada produk ni boleh inilah purchase dia lah, iaitu water sleeping mask ni dengan RM10 setiap pembelian ni kita akan guna untuk menyumbang ke rumah ni lah. Kita target dalam RM60,000 lah untuk dapatkan keseluruhan ni lah dana ni lah yang diperlukan. Baik. Nak tahu lebih lanjut mungkin kita kena kembali kepada Ivan. Terima kasih Cik Wang kena terangkan kepada kita apa yang ada di sini. Ivan. Baik, terima kasih Rina. Itu untuk jangka panjang rasanya kosnya mungkin boleh kita jimatkan, tapi pemasangannya macam mana tu? Mungkin Puan Yasmin, adakah ia melibatkan kos yang tinggi untuk sekali pemasangan itu? Sebenarnya ia bergantung kepada beberapa faktor. Faktor pertama adalah keadaan rumah itu dibina. Kalau macam tahun lepas amat merumitkan juga sebab kadang-kadang kita pergi ke rumah anak yatim di mana rumah tu dibina pada zaman 60-an 70-an dan mereka lama. Ya, dan mereka tidak mempunyai gutter system yang sesuai. Macam rumah baru ni kita ada gutter system di mana bila hujan lebat, hujan tu akan disalurkan kepada pipe di tepi dan disalurkan kepada longkang kan. So kebanyakan rumah lama tak ada. Jadi tahun lepas kita terpaksa menjanakan lebih dana untuk memastikan gutter system tu wujud. Sebab yang penting kebanyakan daripada atap adalah lepeh, it's flat. Jadi bila hujan akan bergerak ke tepi bangunan dan air itu kena dikumpulkan. Dan kadang-kadang rumah lama ada pelbagai jenis saluran kan. Kadang-kadang ada pipe yang keluar air hujan daripada sebelah kiri rumah dan kanan. Jadi untuk pemasangan sistem pengumpulan air hujan ni kita kena pastikan sistem koleksi tu dimantapkan, it is improved. Sistem yang kami buat dengan rumah anak yatim ni tidak menggunakan pam. Kenapa kita pastikan tidak menggunakan pam? Sebab pam menggunakan tenaga elektrik. Kami tidak lagi nak membebankan lagi rumah anak yatim tu. Jadi sistem kita adalah sistem jenis zero gravity di mana air itu akan mengalir terus daripada atap apabila dikumpul dan terus disalurkan kepada tangki. Dan di dalam tangki itu ada sistem automatik. Kutipan air hujan pada 10 minit yang pertama tidak akan disalurkan ke dalam tangki. Sebab the first 10 minutes of rain ni hujan merangkap pelbagai jenis debu di udara dan juga daun-daun kering. Jadi the first 10 minutes air itu akan mengalir keluar. Selepas 10 minit baru dia mula sistem pengumpulan air. Dan kami rasa berdasar kepada research kami dari tahun lepas ada beberapa rumah yang boleh menjimatkan penggunaan air sebanyak 30% secara keseluruhan. Dari segi bilnya 30% penjimatan itu. Ini boleh dimanfaatkan mungkin oleh bukan saja rumah-rumah anak yatim tapi penghuni yang ramai itu mungkin di asrama-asrama sekolah. Struktur bangunannya agak tidaklah begitu rumit kan, bangunan yang tinggi mungkin itu lebih mudah lagi. Dan untuk manfaat isi rumah bagaimana? Kalau mungkin saya di Pangsapuri di apartmen mungkin agak sukar untuk saya memasang sistem. Di Pangsapuri mungkin agak sukar sebab kita perlukan kooperasi semua penghuni di dalam kondominium dan itu adalah tanggungjawab manager dia. Tapi kalau di rumah sangat-sangat senang. Saya pun tidak kos untuk saya mengumpul air hujan di depan rumah. Saya rasa tak sampai RM100-200. Kebanyakannya saya tengok daripada YouTube dan buat cara DIY. Yang penting untuk saya adalah jangan membazir air hujan tu sebab kebanyakan daripada aktiviti yang berkaitan dengan masalah banjir kilat adalah sebab
kebanyakan rumah kita dah kurang tanah. Semua penghuni kita suka simen kan sekarang. Jadi air tak ada peluang nak serap ke dalam tanah. So kebanyakan daripada air ataupun storm water yang kita panggil akan mengalir terus kepada longkang kecil depan rumah dan kemudian disalurkan ke longkang besar. Itu adalah salah satu daripada punca kenapa banjir kilat ni lebih kerap berlaku. Sekiranya setiap rumah di Lembah Kelang, katakan 4 juta penghuni, 70 juta penghuni, dapat halang air ni daripada keluar dan disimpan, kita sebenarnya mampu mengurangkan situasi banjir kilat di Lembah Kelang. Itu kalau hujan lebat berlaku petang-petang tu, kalau hujan lebat berlaku tu, kalau penuh 2-3 banyak boleh dikutip. Tapi untuk satu sistem ni berapa lama jangka hayat dia? Sekali pasang memang kita boleh pakai untuk berpuluh tahun. Tahun. Itu sebab kita tak menggunakan pam. Kalau pam, sekiranya pam tu rosak, mungkin rumah anak yatim tu tak mampu nak membaiki ataupun mungkin terus akan berhentilah kan. Jadi kami guna khususnya sistem gravity untuk memastikan ia tidak membebankan rumah dan senang dijaga. Tapi air hujan itu yang mengalir terus masuk ke dalam tangki memang tidak perlukan rawatan ataupun sebab penggunaan ialah kalau untuk mencuci sebab tangki itu tertutup. Dan sekiranya penghuni tu risau akan nyamuk betul ke, kita wawarkan untuk letak ubat yang patutnya lah dalam tangki tersebut. Tapi setakat ni tangki tu tak mungkin ada apa-apa boleh masuk ke dalam tu. Jadi selepas ini mungkin ada rumah-rumah anak yatim, kebajikan yang berminat untuk sistem ini, mereka boleh terus kepada Mango. Kami harap mereka boleh hubungi kami sebab masa kami nak mencari rumah tu pun sebab tahap kesedaran mengenai pentingnya sistem sebegitu untuk kegunaan penghuni adalah rendah. Jadi bila kami cuba nak mendapatkan kerjasama rumah anak yatim pun banyak yang kita kena share maklumat apa itu sistem pengurusan air hujan. Tapi dengan bila kita buat pelancaran baru-baru ni dengan Laneige, kami membuat pertandingan dengan penghuni rumah tersebut dan dapat sambutan yang amat menggalakkan. Mereka sebenarnya amat berpengetahuan tinggi jugalah. Baik, terima kasih atas perkongsian itu Puan Encik Hasmin. Mungkin Rina ada sesuatu lagi mengenai sistem pengumpulan air hujan. Ya, sebenarnya bukan pasal sistem Ivan, tapi ini ialah bukan sistem yang mechanical ni, tapi sistem kesedaran diri. Wah, macam tu untuk kita tahu bagaimana cara menjimatkan air. Ini juga salah satu usaha yang dijalankan oleh Mango untuk terlibat dalam kempen penjimatan air, memberikan tips yang menarik sebenarnya kepada semua lapisan masyarakat lah. Dan ada yang disebut yang menarik saya dengar tu, sampai ke tahap kalau ais jatuh, kita ais jangan buang, kita letak dalam pasu. Macam tu. So kalau instead of kita guna air kan nak siram kan, ais tu di Malaysia dia akan cair juga. So dia berguna untuk pokok lah. Kalau nak minum, isi dalam botol minum, sebab kalau tak payah guna gelas, sebab nanti nak mencuci gelas tu air lebih banyak digunakan dari yang kita minum tadi. Baik, terima kasih kita ucapkan Cik Awang kerana bersama kami hari ini.